Hai, salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Hari ini Cikgu Ruth akan memperkenalkan satu lagi aplikasi di mana cikgu boleh gunakan di dalam kelas anda semasa cikgu buat pengajaran ataupun pembelajaran bersemuka bersama dengan murid anda. Aplikasi ini adalah aplikasi Plickers di mana ia dapat membantukan cikgu untuk mengumpulkan data murid dengan sangat mudah dan sangat cepat. Apabila cikgu membuatkan pentaksiran seperti PSS, PBD ataupun cikgu ingin mengumpulkan maklum balas murid tentang kefahaman mereka dalam tajuk tersebut, cikgu boleh menggunakan Plickers kerana Plickers ini tidak memerlukan murid untuk menggunakan apa-apa device. Cuma murid boleh gunakan kad Plickers yang istimewa yang telah dicetak oleh cikgu. Sekiranya cikgu ingin mengakseskan kepada Plickers, cikgu boleh masuk ke dalam laman web Plickers iaitu plickers.com. Plickers ini mempunyai versi percuma ataupun versi berbayar di mana cikgu boleh membinakan soalan di dalam laman web Plickers ini dan cikgu boleh tunjuk kepada murid dan murid boleh membuatkan pilihan jawapan mereka menggunakan kad Plickers yang istimewa yang telah cikgu cetak secara percuma daripada laman web Plickers. Dan kalau cikgu nampak di sini, kad Plickers ini dilabelkan dengan A, B, C, D dan murid boleh pusingkan kad ini untuk membuatkan pilihan mereka. Kemudian cikgu boleh scankan jawapan mereka menggunakan handphone cikgu dan cikgu terus boleh ekspor keluar keputusan yang telah cikgu scankan tadi. Jadi ini merupakan keseluruhan untuk Plickers. Untuk maklumat yang lebih lanjut, sebenarnya ada 3 langkah. Langkah pertama, cikgu memerlukan satu device untuk memaparkan soalan Plickers daripada laman web Plickers. Cikgu boleh menggunakan PC ataupun desktop ataupun laptop dengan projektor dan di mana cikgu boleh memancarkan soalan ini ditunjukkan kepada murid melalui PC anda. Dan yang kedua, cikgu memerlukan satu lagi device yang mengandungi kamera di mana cikgu akan scankan jawapan murid menggunakan handphone semasa murid memegangkan kad Plickers ini di tangan mereka. Handphone cikgu boleh instalkan aplikasi Plickers ini daripada Play Store. Dan cikgu akan masuk ke dalam aplikasi ini dan cikgu boleh memilihkan set soalan yang ingin cikgu gunakan semasa di dalam kelas. Di dalam handphone juga akan dipaparkan juga analisis soalan tersebut, berapa peratus yang jawab betul dan berapa peratus yang jawab salah. Untuk langkah ketiga, cikgu perlu printkan keluar kad Plickers yang istimewa ini di dalam laman web Plickers. Namun saya sarankan cikgu, kalau cikgu nak printkan kad tersebut, cikgu boleh printkan menggunakan kertas yang lebih tebal. Namun begitu, cikgu tidak digalakkan untuk laminatekan kad tersebut sebab apabila cikgu laminatekan kad tersebut akan memantulkan cahaya dan handphone susah untuk scankan jawapan murid. Jadi seterusnya kita akan tengok bagaimana cikgu boleh membinakan soalan Plickers melalui laman web Plickers. Ini adalah akaun Plickers saya di mana cikgu nampak your library ini ada bahan. Jadi sekiranya cikgu merupakan yang baru guna, cikgu tak ada bahan kat sini, cikgu boleh mula Plickers ini terlebih dahulu untuk createkan satu kelas cikgu. Okey, cikgu tekan pada new class di bawah dan cikgu masukkan nama kelas anda. Cikgu dibenarkan untuk create lebih daripada satu kelas. Kiranya cikgu ada kelas lebih daripada satu, cikgu tekan pada create class. Selepas create class, cikgu kena addkan student, cikgu tambahkan student cikgu daripada senarai yang cikgu ada. Di sini saya akan demokan untuk masukkan 3 orang murid. Saya cadangkan cikgu pendekkan nama mereka supaya senang nanti cikgu nak dapatkan first name sebab sistem akan baca untuk first name. Okey, yang ini adalah last name dan jangan risau, cikgu cuma tekan pada next sahaja. Di sini kita nampak sistem telah agihkan nombor kad ini secara random untuk murid anda. Sekiranya anda nak tukarkan nombor kad ini, anda boleh buat lagi. Dan kita akan tekan pada done.
Selepas cikgu dah done, cikgu nampak nama kelas dah ada dengan student sudah ada dekat sini. Dan sekiranya cikgu nak editkan student anda, cikgu klik pada edit student kat bawah sini. Dan cikgu boleh editkan student ini dengan cikgu tekankan nama mereka dan cikgu tekan pada edit student name. Di sini cikgu boleh edit balik nama mereka ataupun cikgu boleh swapkan nombor kad ni bersama dengan kawan lain. Contohnya saya akan swapkan kad Akif ni dengan Tan. Okey, dan saya klik pada di sini dan kita nampak satu akan swap ke 3 dan Tan mempunyai kad 3 akan swap ke 1. Dan kalau cikgu nak, cikgu tekan confirm new card number. Untuk langkah seterusnya, cikgu akan benakan soalan melalui Plickers di mana cikgu boleh tekan pada new set. Kita ada dua cara untuk membenakan soalan sebab cikgu pakaikan versi yang percuma. Cikgu hanya dibenarkan untuk benakan 5 soalan sahaja. Sekiranya cikgu nak benakan soalan lebih daripada 5, kita ada cara yang lain. Kejap nanti saya akan tunjuk dan saya akan tunjuk bagaimana cikgu boleh benakan set ini. Cikgu boleh masukkan tajuk di atas. Kemudian, cikgu boleh typekan soalan di sini secara manually ataupun cikgu boleh tekan di sebelah kanan di sini. Kita ada import question. Cikgu boleh importkan question cikgu dengan mengikutkan cara yang ditunjuk di dalam video tutorial ini. Dan untuk saya akan tunjukkan manually. Saya akan cancel di sini dan saya akan typekan soalan di sini dengan sendiri. Okey, selepas itu kita akan masukkan jawapan di sini. Okey, kita nampak sistem pilih jawapan A, namun kita bukan jawapan A, cikgu boleh klik pada B untuk tukarkan key answer. Sekiranya cikgu nak reshufflekan choice yang cikgu punya jawapan, cikgu boleh tekan di bawah shuffle choice. Okey, kita nampak 8 ni boleh jadi D ataupun jadi A. Okey, so untuk tambahkan soalan yang kedua, cikgu klik pada tambah di atas dan cikgu boleh masuklah soalan cikgu di sini. Di sini saya akan masukkan gambar. Jadi cikgu kalau nak masukkan gambar boleh pilih di tepi iaitu sama ada image, video, sound clip, sound library ataupun GIF. Okey, saya akan ambil daripada image dan upload from computer. Kemudian kita nampak image kita ada di sebelah kanan. Kalau cikgu nak dia susun di sebelah center, cikgu boleh klik di bawah untuk susun center ataupun susun di sebelah kiri ataupun kita masuk jawapan yang dengan gambar. Okey, saya balik ke sini dan kita akan key in kan jawapan kita di sini. Sama juga kita boleh tukarkan ke B untuk jadikan key answer kita. Dan cikgu boleh buat shuffle choice sekiranya cikgu nak. Cikgu boleh tekan pada shuffle choice untuk bawa turun jawapan yang sebenarnya mungkin ke D. Dan sekiranya cikgu ajar matematik, kalau cikgu nak masukkan kuasa 2, bagaimana kita nak kuasakan 2? Cikgu highlightkan yang 2 dan cikgu klik di atas bar ini ada satu fungsi untuk superscript. Okey, cikgu boleh pilih yang ini dan kita nampak dia dah kuasa 2 di atas. Ataupun kita nak bawa, nak pecahan ataupun cikgu nak insertkan equation untuk subjek matematik, cikgu boleh pilih di sini. Setelah cikgu dah siap, cikgu boleh tekan add to queue. Dan kalau cikgu tekan add to queue, maksud dia set soalan ni dah bersedia untuk dibagi kepada murid kita. Dan cikgu boleh pilihlah kelas yang cikgu nak. Jadi balik kepada soalan tadi, kalau untuk versi yang free, cikgu hanya limit kepada 5 soalan saja. Bagaimana cikgu nak bina soalan lebih daripada 5? Saya balik ke depan, cikgu boleh pergi ke Discover. Discover ini merupakan gedung soalan yang telah dibina. Memang cikgu boleh pilih daripada sini juga untuk subjek cikgu. Ataupun kita ambil yang mana-mana satu dan cikgu boleh ambillah soalan di bawah tajuk ini. Contohnya, ini adalah 25 soalan, 20, 40. Sekiranya cikgu nak benakan soalan yang lebih daripada 5, mungkin saya boleh ambil set ini. Cikgu tekan yang ini dan cikgu tekan anak panah di tepi sini.
dan cikgu tekan pada add copy to library. Setelah itu, cikgu klik pada your library, cikgu akan nampak set ini dah masuk. Jadi dia ada 20 soalan yang kita boleh guna. Jadi saya cadangkan cikgu klik yang ini, cikgu klik edit dan cikgu edit balik semua soalan ni menggunakan soalan cikgu. Cikgu buangkan tajuk, cikgu buangkan soalan, buangkan jawapan, masukkan jawapan sendiri. Dan cikgu kena ingat dia ada dua jenis. Satu ialah graded, satu ialah survey. Soalan ni merupakan survey, jadi dia tak ada jawapan yang betul. Jadi kalau cikgu nak gunakan soalan ini untuk quiz, cikgu tekan pada graded dan kita nampak ada key answer dipilih. Dan kalau cikgu nak deletekan soalan ini, senang sahaja. Cikgu pergi ke sebelah kanan atas dan di sini ada perkataan delete. Okey, cikgu boleh deletekan soalan tadi. Okey, saya boleh delete dan saya akan cukupkan kepada 10 soalan. Setelah cikgu dah siap banner, cikgu boleh sedia untuk cetakkan kad plickers keluar untuk murid anda. Cikgu boleh tekan help di atas, okey, dan cikgu boleh tekan get plicker cards. Okey, di sini kita nampak cikgu boleh printkan kad ni dengan tekan di sini. Okey, cikgu tekan di sini dan kita nampak kad ni satu muka ada 2 kad. Dan setiap kad ni ada nombor dia dan dilabelkan dengan jawapan A sampai D. Okey, dan cikgu boleh terus tekan print dan cikgu boleh printkan kad ini keluar. Di sini dia bagi kad sehingga 40 keping. Sekiranya cikgu ada murid lebih daripada 40, cikgu boleh balik ke laman tadi dan cikgu scroll ke bawah. Cikgu akan nampak di sini ada expanded. Expanded ini maksud dia bagi sehingga 63 helai kad. Dan cikgu boleh klik di sini untuk print sehingga 63 keping kad. Dan kalau saya balik ke depan, di sini ada satu lagi option iaitu large form. Sekiranya cikgu memerlukan kad dengan label yang besar sikit, cikgu boleh pilih set yang ini. Ataupun cikgu suka nak printkan satu kad satu helai, cikgu boleh pilih pada jumbo. Klik here dan cikgu akan perasan satu kad satu muka. Okey, ini adalah sehingga 63 keping kad. Seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana cikgu nak mulakan quiz menggunakan plickers. Cikgu ada dua cara. Satu cara, cikgu boleh klik pada tajuk quiz yang telah cikgu buat dan cikgu boleh klik play now. Okey, dan pilihkan kelas yang cikgu nak guna dan cikgu boleh mula untuk menjalankan quiz ni bersama dengan murid. Cara kedua adalah menggunakan handphone cikgu untuk mulakan quiz. Setelah cikgu dah pilih quiz yang telah cikgu nak jalan, cikgu nampak dia dalam handphone juga dia akan keluarkan soalan yang sama seperti apa yang cikgu papal di dalam komputer. Dan cikgu boleh tekan pada bulatan di tengah dan cikgu boleh start untuk scankan QR murid. Okey, kita nampak bila kita dah scan, dia akan keluarkan nama. Nama yang dengan titik merah maksud dia murid tu salah. Kalau nama yang titik dengan hijau maksud dia betul. Okey, so kita boleh scankan macam ni. Cikgu pastikan mencari murid jangan terkena pada kod QR tersebut. Dan setelah cikgu dah siap, kita nampak dekat komputer pun dia akan keluar nama yang di-scan. Dan cikgu boleh tekan di bulatan tengah untuk closekan soalan ini. Untuk bergerak ke soalan yang seterusnya, cikgu boleh klik pada next di dalam handphone. Dan handphone ni akan merupakan remote control untuk cikgu mengawalkan soalan cikgu. Sama juga, cikgu akan tekan di bulatan tengah untuk mulakan scan kad murid dan kita nampak dia keluar nama di dalam komputer juga, so dia akan synchronize bersama dengan komputer. Setelah dah siap, cikgu tekan bulatan di tengah. Okey, kita akan habiskan untuk soalan kedua dan seterusnya ke soalan yang ketiga menggunakan cara yang sama. Setelah cikgu dah selesaikan kuis ni, cikgu boleh tekan pada pangkal dan kita akan bawa ke depan dan cikgu bolehlah tengok keputusan ataupun analisis data untuk kuis tersebut di dalam komputer. Di dalam komputer, cikgu nak lihatkan report cikgu. Cikgu tekan pada bahagian report dan kita nampak ada report untuk kuis yang telah kita jalankan. Dan cikgu boleh klik salah satu report dan cikgu boleh nampak nama murid dengan peratus yang murid dapat untuk kuis tersebut. Dan sekiranya cikgu nak lihat untuk soalan tertentu untuk peratusan, cikgu boleh klik salah satu soalan dan kita boleh nampak nama murid yang betul dengan nama murid yang salah.
dan cikgu boleh klik balik kepada soalan tadi untuk bincang balik soalan ini. Untuk melihatkan maklumat dengan lebih lanjut, cikgu boleh klik pada score sheet dan cikgu pilih pada kelas cikgu yang cikgu nak tengok. Dan kita nampak score sheet ni memang keluar dengan analisis mengikut soalan dengan peratusan, dengan analisis mengikut individual. Setelah itu, kalau cikgu nak exportkan keputusan ni keluar, cikgu boleh tekan pada atas ini export data to CSV dan cikgu boleh exportlah keluar ke dalam Excel. Jadi ini kelebihan bila cikgu pakaikan Plickers bersama dengan murid anda di dalam kelas.